Oke, selamat pagi semua murid-murid. Apa kabar awak hari ini? Cikgu harap awak sihat semua dan cikgu ucapkan selamat datang ke kelas cikgu untuk hari ini. Jadi, cikgu teruskan kepada kelas kita, kelas Bahasa Melayu tahun 3. Jadi, tema kita masih dalam tema 6 iaitu kelestarian alam. Unit 18 iaitu tahukah kamu? Jadi untuk tajuk kita hari ini adalah keindahan hutan hujan Borneo. Jadi hari ini adalah hari Khamis 30 bulan 9 2021. Jadi kita teruskan. Cikgu harap awak beri perhatian dan mendengar penjelasan dan mendapat sesuatu daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak jalankan satu permainan bahasa iaitu silang kata. Jadi, jika awak memberi perhatian, cikgu dah sebut tajuk kita pada hari ini tadi. Cikgu nak awak dalam silang kata teka ataupun cari 4 perkataan yang berkaitan tajuk ataupun yang awak dapat daripada tajuk kita pada hari ini. Cikgu nak awak cari 4 perkataan. Okey, cikgu beri awak masa. Awak cari 4 tu dan tulis ke suka hati awak. Sudah? Cikgu kira dalam sampai 10. Pastikan awak siap tulis ataupun tahu di mana 4 perkataan tersebut. Okey? 1 2 3 4 5 6 cari 7 8 9 Okey, 10. Awak dah jumpa? Awak jumpa apa? Awak nampak ke? Okey, kita cari sama-sama. Awak semak apa yang awak cari tadi. Apa yang awak tulis. Okey, yang pertama apa? Awak jumpa apa? Okey, awak jumpa keindahan. Nampak? Keindahan. Awak jumpa keindahan. Lagi apa awak jumpa? Apa awak jumpa? Hutan. Awak nampak hutan ni? Apa lagi? Awak nampak ni? Borneo. Nampak Borneo? Okey, yang terakhir. Perkataan terakhir.
Perkataan terakhir ialah hujan. Jadi sekarang awak ada keindahan, awak ada hujan, awak ada Borneo, awak ada hutan. Sekarang dengar apa yang cikgu nak. Dengar soalan cikgu. Okey, cikgu sekarang ada 4 perkataan kan. Sekarang cikgu nak awak susun keempat-empat perkataan ini supaya menjadi satu frasa yang boleh dijadikan tajuk pada hari ini. Boleh? Susunlah. Apa dulu? Keindahankah dulu? Atau hutankah dulu? Yang mana satu? Okey, susun supaya menjadi satu frasa yang bermakna yang boleh dijadikan tajuk kita hari ini. Okey? Sudah? Okey, cikgu harap awak sudah susun. Okey. Sekarang awak dah hujan kan? Hujan, Borneo, hutan, keindahan. Kalau awak susun, pastikan seperti ini. Keindahan, hutan, hujan, Borneo. Boleh sampai di sini? Ini adalah apa? Apa yang cikgu cakap tadi? Mula-mula. Ini adalah tajuk kita pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang keindahan hutan di hujan Borneo. Boleh? Okey, kita tengok keindahan hutan hari ini. Okey. Okey, sebelum kita masuk, cikgu nak jelaskan ataupun cikgu nak bagi tahu awak tentang kata kerja pasif terlebih dahulu. Okey. Apa itu kata kerja pasif? Okey, jika awak nampak di slide cikgu ni, kata kerja pasif itu ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberikan penekanan kepada objek asal. Apa itu kata kerja pasif? Yang memberi penekanan kepada objek asal. Okey? Okey. Jadi sekarang jika awak tak faham, kita lihat contoh. Kita terus kepada contoh. Okey, awak tengok slide cikgu. Apa yang cikgu tunjuk ni? Ayat pasif. Contoh. Kasut saya terpijak oleh Ali. Kasut saya terpijak oleh Ali. Okey. Jika kita lihat kepada definisi kata kerja pasif tadi, kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberikan penekanan kepada objek asal. Okey? Dia memberi penekanan kepada objek asal. Jadi, objek haruslah ada di depan. Okey? Objek haruslah ada di depan. Di depan ayat, maksud cikgu. Jadi, pastikan objek ada di depan ayat. Bagi ayat ni, yang mana objek? Kasut saya kan? Kasut saya yang diberi penekanan. Okey? Kasut saya yang diberi penekanan. Okey. Terpijak. Terpijak merupakan kata kerja pasif. Okey? Terpijak adalah kata kerja pasif. Manakala perkataan oleh dalam ayat pasif ini merupakan kata sendi. Dan yang terakhir ialah dalam ayat pasif adalah pelaku. Okey?
adalah pelaku yang terakhir. Itu adalah ayat pasif. Jika kita lihat kepada ayat aktif pula, kita tengok ayat aktif. Kita tengok ayat aktif di sini. Ali memijak kasut saya. Apa perbezaan dia? Objek kan? Kalau ayat pasif, objek di mana? Di depan. Tetapi kalau ayat aktif, objek di mana? Berada di belakang. Di belakang ayat. Oke? Di belakang ayat. Oke? Manakala kalau pelaku bagi ayat pasif berada di mana? Di belakang ayat. Tapi bagi ayat aktif pula, pelaku haruslah ada di depan. Faham sampai di sini? Oke? Memijak adalah kata kerja aktif. Manakala terpijak pula kata kerja pasif. Cikgu nak beritahu kepada awak, selepas kata kerja pasif, pastikan ada kata sendi oleh. Okey? Boleh sampai di sini? Kata sendi oleh hanya ada di depan, di belakang, maafkan cikgu, di belakang kata kerja pasif. Okey? Manakala bagi ayat aktif, tiada kata sendi oleh. Okey. Faham sampai di sini? Jika awak faham, kita terus. Okey. Kita lihat sama-sama contoh kata kerja. Okey? Di sini ada 2 jadual. Yang pertama, kata kerja aktif. Yang kedua, kata kerja pasif. Nampak kata kerja aktif di sini? Manakala ini kata kerja pasif. Okey. Awak lihat, kalau kata kerja aktif mencuci, kalau dipasifkan menjadi dicuci. Okey? Manakala kata kerja aktif bagi membeli, apabila dipasifkan menjadi dibeli. Manakala menjahit, apabila dipasifkan menjadi dijahit. Okey? Bagi membalut, apabila dipasifkan, kata kerja membalut menjadi dibalut. Okey? Dan yang terakhir adalah kata kerja aktif memberi. Memberi, apabila dipasifkan, kata kerja tersebut bertukar menjadi diberi. Okey? Faham sampai di sini? Okey, kalau awak faham, bagus. Kita teruskan faham apa yang cikgu jelaskan. Okey, sekarang kita lihat apa itu ayat pasif. Okey? Ayat pasif adalah objek berada di hadapan kata kerja pasif diikuti oleh kata sendi oleh. Okey? Objek haruslah berada di hadapan kata kerja pasif. Kemudian diikuti oleh kata sendi oleh. Okey? Cikgu jelaskan. Okey, jika awak dengan lihat contoh ayat ini supaya awak faham. Buku bagi ayat pertama, buku-buku itu disusun oleh adik. Okey. Buku-buku itu adalah objek. Objek haruslah berada di hadapan kata kerja pasif. Faham? Objek haruslah berada di depan kata kerja pasif. Kemudian diikuti oleh kata sendi oleh. Okey? Boleh?
harus diikuti kata sendi, oleh, dan pelaku. Siapa pelaku di sini? Adik kan? Oke? Boleh sampai di sini? Faham? Cikgu ulang lagi. Awak boleh dengar? Oke. Apabila awak membina ayat pasif, pastikan objek awak berada di hadapan kata kerja pasif yang awak gunakan. Oke? Kemudian diikuti oleh kata sendi, oleh. Barulah yang terakhir di hujung ayat barulah pelaku. Oke? Kita lihat buku-buku itu adalah objek. Objek haruslah ada di depan kata kerja pasif. Disusun adalah kata kerja pasif. Kemudian kata kerja pasif tadi diikuti kata sendi, oleh, dan pelaku dia adalah adik. Oke, kita terus kepada ayat yang kedua. Pasu ibu dijatuhkan oleh rakan saya. Maaf, ada typo di sini. Rakan saya. Oke? Jika awak lihat, objek di sini adalah pasu ibu. Yang ditekankan di sini adalah pasu ibu. Oke? Pasu ibu yang ditekankan. Jadi kata kerja pasif yang digunakan adalah dijatuhkan. Dijatuhkan. Kemudian kata kerja pasif tersebut diikuti kata sendi, oleh. Kata sendi, oleh. Dan si pelakunya adalah rakan saya. Oke. Faham? Faham sampai di sini? Jika awak faham, bagus. Oke. Kita terus kepada buku teks. Jika awak buka buku teks awak, muka surat 39, awak boleh lihat. Oke, kita baca sama-sama petikan tersebut. Oke, cikgu baca. Murid-murid berkumpul setelah tiba di pusat penemuan hutan hujan Sabah. Taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Cikgu Haris. Okey, maafkan cikgu. Murid-murid mendengar taklimat dengan tekunnya. Okey. Apa kata kerja pasif yang diberikan dalam perenggan ini? Kata kerja pasif dia adalah diberikan. Okey? Di sini juga kita diberikan kata kerja pasif diarahkan. Nampak? Dia beri kepada kita kata kerja pasif diarahkan. Jadi sekarang kita harus bina ayat menggunakan perkataan diarahkan. Okey? Okey, sebelum tu kita kenalah tulis diarahkan kata kerja pasif kan. Jadi apabila kata kerja pasif harus diikuti oleh kata sendi, oleh. Tadi kan anda belajar, okey? Jadi siapa subjek kita sekarang? Siapa objek kita sekarang? Objek kita sekarang ialah murid. Okey? Siapa pelaku kita? Yang menjadi pelaku adalah Cikgu Haris. Okey? Dan ini merupakan peluasan ayat ini tadi. Ayat pasif kita. Okey? Jadi cikgu baca, murid-murid diarahkan oleh Cikgu Haris supaya sentiasa mengutamakan keselamatan. Okey? Jadi di sini adalah objek.
Objek ataupun yang menjadi penekanan adalah murid. Oke? Kata kerja pasif yang digunakan adalah diarahkan. Apabila kata kerja pasif digunakan, pastilah diikuti oleh kata sendi oleh. Jadi si pelaku adalah Cikgu Haris. Supaya apa? Supaya sentiasa mengutamakan keselamatan. Jadi ini adalah frasa ataupun perluasan bagi ayat pasif kita. Okey? Okey. Kita pergi perenggan yang kedua. Okey, cikgu baca. Murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Okey? Apa kata kerja pasif yang digunakan dalam perenggan ini? Terpijak. Okey, kita lihat ayat ini. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak. Okey, yang mana subjek kita? Laluan kan subjek kita. Laluan ini penting. Okey, untuk memastikan tumbuhan kecil tidak ni adalah penjelasan kepada laluan ini tadi. Okey, jadi laluan adalah objek kita, terpijak kata kerja pasif yang digunakan oleh adalah kata sendi dan pengunjung adalah pelaku. Okey, faham? Jadi sekarang apa kata kerja pasif yang diberikan untuk kita dalam perenggan ini? Jika awak lihat, kata kerja pasif yang diberikan adalah terlihat. Ini adalah kata kerja pasif yang diberikan untuk kita bina ayat. Okey. Sekarang untuk membina ayat daripada terlihat ni kita haruslah terlebih dahulu menulis terlihat oleh. Terlihatkan kata kerja pasif. Apabila ada kata kerja pasif haruslah diikuti oleh kata sendi oleh. Okey. Jadi sekarang siapa kita punya objek? Jika murid-murid lihat, siapa kita punya objek? Yang menjadi penekanan ataupun objek kita adalah burung enggang. Burung enggang yang bertenggek atas pokok. Itu adalah kita punya objek. Burung enggang bertenggek atas pokok adalah penjelasan kepada burung enggang. Jadi sekarang siapa yang menjadi pelaku pula yang berada di akhir ayat? Mereka yang adalah pelaku. Jadi burung enggang bertenggek atas pokok terlihat oleh mereka. Okey, murid-murid faham sampai di sini? Cikgu harap awak faham. Okey, jika awak faham, kita pergi kepada peran yang terakhir. Okey? Okey, kita baca sama-sama. Lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Okey? Apa itu ekosistem? Ekosistem ialah sistem yang melibatkan hubungan antara haiwan atau tumbuhan dengan alam persekitarannya. Okey? Faham?
Jadi ekosistem itu yang melibatkan hubungan antara hewan atau tumbuhan dengan alam persekitarannya. Oke. Jadi sekarang kita lihat perenggan ini yang mana apa kata kerja pasif yang digunakan dalam perenggan ini? Yang digunakan adalah perkataan diamalkan. Pandai. Perkataan yang digunakan adalah diamalkan, ataupun kata kerja pasif yang digunakan adalah diamalkan. Oke? Jadi jika awak nak lihat ayat ini, ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian mereka. Apa yang menjadi objek bagi ayat ini? Ilmu tentang penjagaan alam sekitar. Kemudian diikuti oleh kata kerja pasif, diamalkan, kemudian diikuti oleh kata sendi, oleh. Jadi siapa pelakunya? Murid. Jadi, jika awak nak lihat dalam gambar ataupun petikan ataupun perenggan ini, apa kata kerja pasif yang diberikan kepada kita untuk kita bina ayat? Apa? Dicatat. Nampak di sini? Dicatat. Jadi, seperti yang cikgu tunjukkan sebelum ini, kalau nak buat ataupun kalau nak bina ayat pasif, kita perlulah tulis dicatat oleh kata kerja pasif dan kata sendi oleh. Okey. Jika lihat siapa yang menjadi objek kita? Apa yang menjadi objek kita pada perenggan ini? Semua maklumat penting. Itulah objek kita. Apa yang kita tekankan adalah semua maklumat penting. Okey, dicatat oleh siapa pelaku? Siapa yang mencatat? Jika kita lihat yang mencatat adalah murid. Jadi untuk perluasan ayat ini kita boleh tambah dalam buku nota masing-masing. Okey. Jadi ayatnya, semua maklumat penting dicatat oleh murid dalam buku nota masing-masing. Okey, murid-murid faham sampai di sini? Dapat ikut? Jadi cikgu harap awak dapat ikut, dapat faham dan dapat bina ayat kelak. Okey, yang seterusnya. Okey, sekarang cikgu akan bagi awak satu link iaitu pautan untuk permainan bahasa. Yang pertama dalam bentuk pautan ataupun link. Nanti cikgu harap awak jawab dan tekan je link tu, awak dapat jawablah. Latihan tu cikgu bagi awak kena tekan mana kata kerja pasif. Jika awak rasa itu kata kerja pasif, boleh tekan kata kerja pasif. Kalau bukan, janganlah tekan. Okey? Nanti cikgu bagi kata kerja pautan tersebut kepada awak. Okey. Selepas awak membuat, nanti awak boleh buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 46, isi tempat kosong dengan kata kerja pasif yang sesuai. Okey? Nanti awak boleh isi tempat kosong dengan kata kerja pasif yang sesuai. Okey, dalam buku aktiviti muka surat 46. Dan untuk hari ini, cikgu nak awak bina 5 ayat, sekurang-kurangnya 5 ayat menggunakan kata kerja pasif
yang awak tahu. Okey? Yang awak tahu. Jadi, kalau awak nak buat, kalau awak nak bina ayat lebih pun boleh. Buat 10 kah? Boleh, dipersilakan. Jadi, sekurang-kurangnya awak bina 5 ayat menggunakan kata kerja pasif yang telah awak belajar ataupun yang awak ketahui. Okey? Jadi, boleh hantar gambar latihan yang awak buat kepada cikgu dalam grup WhatsApp kita ataupun kepada cikgu terus boleh, dan pastikan awak hantar dan buat kerja yang cikgu minta. Jadi hari ini sebelum cikgu nak tanya awak, apa yang awak belajar hari ini? Cikgu dah cakap dari tadi kan, cikgu dah cakap ini itu. Jadi apa yang awak belajar hari ini? Awak belajar apa? Kata kerja pasif. Betul. Awak belajar apa tajuk kita hari ini lah? Apa? Tajuk kita hari ini adalah keindahan hutan hujan Borneo. Okey, cikgu harap awak dapat daripada kelas kita hari ini belajar. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Bagaimana cara kita untuk menjaga hutan kita supaya kita dapat pergi tengok burung enggang, supaya kita boleh tengok bunga Rafflesia, bunga apa lagi? Banyak binatang-binatang. Bagaimana? Tebang pokok sembarangkah? Membiarkan pembalakan haramkah? Atau membuat pembakaran terbuka? Salah kan? Jadi, untuk menjaga hutan kita haruslah melaporkan pembalakan haram. Jika awak nampak, boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Okey? Jadi, pastikan awak tidak membakar hutan sembarang, membuat pembakaran terbuka dan sebagainya. Okey? Jadi, cikgu harap awak dapat sesuatu daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap awak buat latihan. Cikgu bagi masa kepada awak untuk membuat latihan yang cikgu minta dan hantar kepada cikgu apabila awak dah siap. Okey? Itu saja. Terima kasih. Stay safe semua. Bye. Take care.